Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Assalamualaikum semua. Selamat datang Story Puaka. Tapi malam ni special sikit, geng. Special sebab bukan aku seorang-seorang malam ni. Before that, bagi yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang nak share cerita aku dekat TikTok, dekat Instagram, dekat mana-mana lah, jangan lupa tag aku dekat aku Iqmal Hanif, #Team Puaka. Dan malam ni kita ada penampilan khas teman aku di bilik yang gelap ni, iaitu dengan YouTuber yang makin lama makin naik, dikenali dengan nama Santai Chill. So, apa khabar Santai Chill? Silakan. Hai, baik. Hai. Alhamdulillah. Rasa awkward pula, selalu kita orang yang intro kan. Betul lah pasal. Kali ni dijemput pula kan, masuk segmen ni pula. So bagi korang yang tak tengok first episode, korang boleh pergi ke YouTube Santai Chill. Kat sana ada aku kena interview. Tapi memang aku bercakap terabu sikit lah. Maklumlah first time kita bercerita secara depan-depan, dia nervous. Lidah ni terbelit-belit macam ribbon. So minta maaf lah kalau ada kekurangan kat situ. Dan malam ni kita nak interview Santai Chill pula. Boleh Santai Chill? Boleh. Nak tanya apa semua boleh. Okay, before tu lah nak tanyalah siapalah Santai Chill ni. Assalamualaikum. Salam malam Kliwon. Hari ini Santai Chill akan membawa anda untuk merasai pengalaman misteri. Syuk, terang dulu sejarah salah silah Santai Chill ni. Santai Chill ni sebenarnya kalau kita dengar memang tak ada kena-mengena dengan seram kan. Sebenarnya kita orang dulu ni R&D YouTube ni, nak buat masak-masak mula tak jadi. Buat prank tak ada sambutan. Buat challenge pun seram-seram. Tapi time kita cerita seram tu tersangkut lah viewer tu jadi macam meletup pula kan. Santai Chill ni adalah satu YouTube channel yang memaparkan atau memperdengarkan kisah-kisah seram, bukan daripada kami, tapi kami berjemput orang untuk bercerita pengalaman untuk dijadikan hiburan dan juga tauladan. Santai Chill ni orang cakap teman seperjuangan aku lah. Kita sama-sama naik kan. Tapi dia ni orang cakap abang-abang lah. Aku ni muda lagi. Sekarang Dah betul kan? dah betul kan. Dah pas pattern dah. Abang lah Amal. Bukan lagi kita orang. So kat situ kita nak tanyalah, selalu kalau kita buat benda-benda seram ni kan, mesti ada something yang jadilah. So nak tanya Santai Chill sendiri, apa pengalaman korang sepanjang korang rekod video-video seram ni? Studio kita orang ni pun ada sejarahnya. Itulah mungkin dia bersangkut paut dengan apa yang kita orang buat. Dan sejarah tu dia lebih arif kalau diterangkan oleh Hafiz lah, sebab dia ni orang kata orang lama lagi dekat bangunan ni atau studio ni. Okay, aku nak cerita lah. Actually bangunan ni adalah bangunan milik keluarga aku. Warisnya adalah keluarga aku lah kan, bangunan ni. Jadi bangunan ni didirikan di atas sawah ataupun sungai. Dahulunya adalah sawah dan sungai. Jadi usia bangunan ni senang cerita lah, dah pangkat atuk lah. Kawasan Pekan ni dia didirikan pada zaman Tunku Abdul Rahman memerintah. Pada masa itulah Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan family aku dengan atuk aku untuk menguruskan pembangunan kawasan ni. So jadinya yalah, orang kata bila ada sawah, ada sungai, orang dulu kan banyak buang-buang benda mistik dekat sungai kan. So bangunan ni nak cerita kisah mistik dia memang banyak. Dan setiap orang yang menyewa dengan family aku dan keluarga aku bertukar-tukar dan akan ada dah bagi tahu yang something yang tak kena dengan bangunan ni. Dan aku punya family aku sendiri pun pernah duduk dekat bangunan ni, pernah menetap dan berniaga dekat bangunan ni. So aku ceritakan kisah yang bagi aku ini paling heavy lah, sebab kisah-kisah lain ada, cuma dia kata kecil. Jadi aku cerita ini pengalaman ayah aku sendiri, bangunan yang tengah aku duduk ni, studio ni, tingkat bawah.
adalah satu bangunan di mana aku duduk bawah ni, dan sebelah di bangunan sebelah tu aku jadikan kedai runcit keluarga aku. Ayah aku bercerita pada waktu maghrib, masa dia tengah nak mandi, nak semayang kan, dia pergi ke tandas. Dia pergi tandas, masa tu dia dah macam rasa sesuatu yang ada dekat bahagian belakang kedai aku lah. Sebab tandas hujung. So ayah aku pergilah ke bilik air ni. Pergi bilik air, dia dah start rasa remang tau. Macam sesuatu benda yang tengah ikut dia tau. Dan dia macam pelik, dia pandang belakang tak ada. Tapi dia rasa ada orang ikut. Sampailah dia masuk ke tandas. Masa dia nak masuk ke tandas tu, dia dengar hembusan suara dekat telinga dia lah. Dengar macam berdengus. Dia macam pelik. Anak aku ke yang main kat belakang aku ni kan? Pandang tak ada. Jadi dia masuk nak tandas. Masuk tandas, masa dia nak tutup pintu tu, sap keluar kepala dia macam ni. Dekat depan pintu bilik air masa bapa aku nak tutup tu. Bapa aku macam terkejut lah kan. Dan bentuk muka je yang aku boleh describekan seorang perempuan tu, nak kata nenek kebayan tak, tapi dia macam perempuan tu yang lama. Muka dia memang buruk. Bapa aku cakap buruk, memang berdarah. Dia pandang bapa aku macam ni. Tapi bapa aku ni bukanlah nak kata dia kata ustaz-ustaz, tak lah. Bapa aku macam orang biasa. Bapa aku boleh tenung balik benda tu macam ni kat muka hantu tu. Macam ni. So benda tu pandang lagi. Bapa aku lagi pandang lagi tegak, lepas tu kata nak apa. Dan benda tu macam makin lama bangsu. Bangsu keluarlah pada tandas tu. Dan dia ceritalah benda tu lepas kejadian tu dia adalah kena sikit something bila tidur. Rasa dengar ada orang tidur kat sebelah dia terbaring kan. Bila pandang tak ada, tapi dia dengar bau dengan hembusan nafas kat sebelah telinga bapak aku. And then mak aku ni, mak keluarga aku ni berniaga dulu. Banyak jugalah orang hantar santau, hantar benda-benda makhluk halus. So bila pertembungan antara dua makhluk dengan penghuni tetap bangunan ni, dia macam trigger lah kan. Orang hantar, bangunan ni pun ada penunggu di sini. So benda tu efek dia dekat mak ayah aku. Alhamdulillah aku adik-beradik tak kena kacau. Mostly memang kena kacau dekat mak ayah aku. Mak aku ni bila pernah sekali dia tengah mengaji dekat bangunan ni, dia tengah mengaji. Dia rasa satu perasaan yang dia boleh describe macam pelik, macam suram dekat bangunan ni. Dan tiba-tiba aku dah start memang. Aku dah start memang. Aku pun mengemang kat sini. Alamak. Sekejap. Bagi reda sikit. Okey. Ya. Aku dah memang. So masa dia mengaji tu, dekat ujung pintu bilik, bangunan aku ada buat partisi untuk bilik tau. So mak aku nampak satu lembaga yang berbentuk binatang tinggi yang macam orang kata mawas. Lembaga tu berbulu, berdiri tegak pandang mak aku. Benda tu tegak dia, mata merah tapi dia berbulu tinggi. Memang tinggi, hampir nak paras bumbung tingkat bawah ni lah. Tingginya, dia berdiri tegak kat penjuru pintu. Ni pintu, penjuru pintu duduk macam tu. Mak aku tergemam kan. Tapi benda tu tak kacau. Mak aku tenung sambil tu mak aku teruskan baca ayat Al-Quran tu. Dan benda tu hilang macam tu. Ada seorang penyewa iaitu pakcik saudara aku lah. Pakcik saudara aku ni menyewa dekat sini. Dan dia meniaga kedai hardware tau, bangunan ni. Dia kedai hardware. Dan dia tidur dekat bangunan ni. Dia tengah tidur. Masa tu malam dah sekitar pukul 2 pagi. Dia tengah tidur. Lepas tu dia tersedar sendiri. Dia pandang penjuru. Benda tu berdiri tegak pandang dia. Dan dia pun tutup lah muka, kata malas nak pandang. Dia tutup ceni dia muka. Senang cerita penghuni yang kat sini, dia tak mengganggu orang. Tapi dia akan bagi salam-salam perkenalan macam tu lah. Gua manja orang kata. Sebab ni kebanyakan ustaz-ustaz yang datang semua cakap benda ni ditanam di tengah-tengah bangunan ni. Tak tahu kat belah mana. Sebab kalau nak buang benda tu pun kena pecah kan kat bawah lantai-lantai tu untuk buang benda tu. So jadi agak susah. Dia kata memang benda ni dah ditanam, bukannya milik ataupun keluarga aku, tapi tak tahu siapa yang dah tanam kat bawah bangunan ni. Orang dulu. Kita pun tak tahu kan. Jap. Aku macam tak tahu lah, tiba-tiba lah macam aku ternampak something lah. Alamak. Kau jangan, aku tengah bergembang ni tadi ni. Aku lagi tadi memang aku tahan je.
Tapi aku tak tahu benda ni betul ke salah. Kalau betul, betulkan aku. Kalau salah, salahkan aku. Bangunan tu warna hijau ke? Kau nampak dalam ke luar? Aku nampak dalam. Macam dinding hijau. Betul lah. Tapi tak tahu, aku tahu. Tapi macam aku nampak dinding hijau. Macam dekat ruang tamu kot. Tak tahu kenapa tiba-tiba nampak macam flashback ruang tamu tu. Tapi nampak dinding hijau lah. Bangunan ni, dia bangunan memang kali hijau. Yang asalnya memang dia hijau. Dulunya asalnya tempat orang mengaji. Budak-budak sekolah pondok mengaji kat kawasan ni dan dia orang dah pindah lah. Dulu memang kawasan ni adalah kawasan budak-budak mengaji. Senang cerita tok guru aku yang ajar aku mengaji semua. Asalnya kat sini lah. Memang betul apa yang Iqbal ni cakap. Bangunan ni memang warna hijau dan sekarang dah tukar warna lah sebab setiap pemilik dah sewa semua tukar-tukar cat. Tapi asal memang hijau. Hijau tak hijau lah. Cuma studio kita orang dulu memang hijau macam markas pas. Tadi deja vu kau tu datang lah. Dia macam terdetik lah. Aku nampak ada pintu, lepas tu ada tingkap hijau. Kau nampak tak benda yang tanam tu kat mana? Tak tahu, tapi aku dah nampak suasana tu lah. Aku macam bayang suasana tu. Okay, so benda ni bila ada sejarah. So sebelum ni memang kita orang tak terfikirlah nak buat konten seram. Sebab dah ada sejarah kan. Kalau kita orang fikir balik, kalau buat konten macam ni memang cik nahas. Tapi itulah, view dah banyak kan. Buat je lah kan. So untuk soalan lah kan, untuk shoot pula kan. Kau kan macam cakap, kau ialah content creator untuk kisah seram. Sebenarnya kau bercerita, kau sharing tu berdasarkan apa yang Hafiz cerita tadi, pernah tak jadi dekat kau? Okay lah, untuk awal-awal tu masa kita orang first dah buat konten seram, lepas tu melekat, dan ada satu hari kita orang ni decide untuk nak shoot cerita seram 5 story sekali jalan. Okay, so Hafiz pun dia cerita lah cerita yang pertama pasal UUM. Masa tu memang gempak cerita UUM lah kan. Part 1 UUM. Masa cerita yang keempat tu, okay, studio kita orang ni banyak lampu tau. And salah satu kawan kita orang ni ada bagi satu lampu, which is lampu tu dia kata dia beli daripada Korea. Lampu tu memang antik lah, lampu antik. And bila kau nak switch on tu, kau tak perlu nak tekan tau, just touch je. Then dia akan buka lah ikut level dia punya keterangan. Ada slow, lepas tu terang sikit, lagi terang macam tu. Okay, nak dijadikan cerita, masa shoot tu kita orang letak lampu tu dekat depan Hafiz. Okay, masa tu Hafiz dia cerita macam ni, tapi masa tu beza, depan ni ada meja. Ada meja. And depan lagi tu baru lampu yang Korea tu kita orang pakai kan. Jadi masa tu, Hafiz tengah cerita, footage tu masih ada. Hafiz pun cerita, tiba-tiba mata dia terbeliak. Aku ni pandang skrin LCD je, jadi aku tak nampak lampu tu. Dia terbeliak macam ni. Weh, Syuk, Arun, awas ada pandang aku macam ni. Ada benda kat belakang aku. Aku macam, alamak, dah cerita seram. Awas aku pandang aku macam ni, Fiz. Masa tu kita dua je. Belum ada kedua je. Aku dengan Hafiz je ada. Dia tiba, weh, Syuk, aku kan, Allah, meremang sial aku cakap. Apa pasal Fiz? Apa pasal Fiz? Dia kan, lampu, dia on je. Masa tu lampu kita orang tak pakai baik. Lampu tu kita orang tak on pun pula tu. Tapi tiba-tiba lampu tu dia menyala. Menyala dia bukan menyala satu lampu tau. Dia macam dia dari slow, terang, macam nak pecah. Aku risau dah. Alamak, Fiz, nak buat apa ni Fiz? Nak buat apa ni Fiz? Dia pun cakap cabut. Aku cabut plug, aku letak tepi. Duduk studio sini, kita 2 orang je kan. Lepas tu cerita seram. Aku pula duduk belakang kamera. Aku jangan ingat aku duduk belakang kamera, aku tak takut. Aku duduk belakang kamera, contohlah kamera depan sini, aku gini baik. Aku pandang keliling aku macam belakang aku tak ada apa kan. Aku biar je Hafiz cerita kan, tapi aku pandang keliling lah. Itu yang pengalaman pertama lah sebelum ada kru cameraman kita kan. Semua. Tapi yang aku nak tambah sikit, masa lampu tu menyala tiba-tiba, kau tak tahu tak Iqbal, part mana yang aku cerita menyebabkan lampu tu menyala? Masa tu aku nak cerita tentang kawan aku tu kena kacau, lampu tu berkelip dalam bilik.
Kebetulan lampu tu menyala time aku nak sampai part tu. Aku dah start sebut, dia berkelip-kelip. Lampu depan mata aku berkelip. Dan aku terkejut. Aku ingat Syuk main. Lepas tu aku tengok kaki semua tengah tengok kamera. Aku macam, Syuk. Muka Syuk dah pucat terus. Aku dah gelabah. Aku ingat masa tu, benda ni kat belakang aku ke ni kan? Dia pun dah gelabah. Tapi dua-dua masa tu macam terkejut lah. Benda lampu tu menyala sendiri. Oh ni, aku ingat masa Apis cerita yang kelima, story yang kelima, aku pandang je kamera LCD aku. Tiba-tiba aku tengok autofocus aku berubah padahal aku pakai manual. Aku pun asal Apis makin kabur. Dia dari jelas kan, kalau kau ada kamera, kau main manual, dia dari jelas jadi kabur. Aku pandang lain macam. Dah Apis muka dah cuak pandang aku. Syuk. Okey tak? Yelah, mana tak? Zat Syuk, dia pandai LCD. Lepas tu pandang aku macam ni kepala. Pandang LCD. Aku dah macam, celaka. Ini mesti ada kat belakang aku ni. Member tak nak sebut. Aku tengah cerita ni, celaka lah jantan ni. Okay, lepas tu santai chill ni build up sikit lah kan. Kita orang tambah manpower. Kita orang tambah kita punya equipment apa semua untuk jadikan satu macam company lah kan. Daftar SSM apa semua. Okay, dah kru dah ramai. So bila kru dah ramai, bukan kita orang je lah yang kena. Kan? Budak lain pun kena. Termasuklah kita punya cameraman dengan budak-budak intern masa tu. Keseraman diorang tu buatkan diorang tak nak tinggal sorang-sorang dalam studio ni. Sejak pandemik ni, kita orang ni tidur studio. Okay, so masa satu malam ni, kawan aku ni, bukan kawan aku je lah tidur, semua tidur. Tapi masa malam tu, kawan aku ni susah sikit nak tidur. Susah sikit nak tidur, dia kata tak tahulah, rasa lain macam lah. Lepas tu dalam pukul 3 macam tu, dia kata dia dapat tidur. Okay, paginya tu, dia dah lah tidur paling lewat. Tapi dia bangun paling awal. Aku pun, awal bangun. Lepas tu dia pun cakap, aku tak boleh tidur tu. Asal? Dia pun cakap, dia mimpi. Dia cakap, okay, kita orang tidur tu, ada satu perempuan dalam studio. Depan kita orang tengah tidur ni, di depan kita orang tengah cangkung. Okay, perempuan berambut perang tau. Dia duduk macam ni, macam tu. Dia mimpi. Then dia terkejut. Bila terkejut, memang dia tak boleh nak tidur balik lah. Dia macam bangun dengan macam tu. Ada lain, masa tu kita orang punya kru ni seorang memang terpaksa stay dekat studio seorang sebab nak kena jaga. Kita orang malas nak kunci pintu. Masa dia jaga studio ni, kau bayangkan, dia tengah buat editing ni, meja kat depan sini, buat editing. Barang kita orang kat belakang ni jatuh satu-satu. Tak. Mula satu je. Dia orang tengok, angin kot. Sebab tu kan, tak balance. Sambunglah buat kerja kan. Top. Jatuh lagi satu barang. Dia pun datang, apa asal boleh jatuh ni kan? Sebab benda ni berat. Duduk balik tempat dia, sambung buat kerja sebab dia dah betulkan tadi. Dia sambung buat kerja, top kat belakang. Apa lagi? Tak cakap banyak geng. Ambil beg, sarung. Hello Syuk, kat mana? Aku datang sekarang. Kita dah lah bercerita kat tempat yang kita duduk sekarang. Dengan kalau kita tengok kat luar sekarang, time kita rekod ni, bulan dengan mengambang penuh. Orang cakap memang malam Kliwon lah orang cakap. So nak tanyalah, macam sekarang ni kita tengah bercerita kan. Macam Apis sendiri, owner tempat kan. Macam sekarang kau tengah bercerita, ada tak kau rasa macam something tengah dengar kau bercerita? Ada. Bohong lah aku kata tak ada. Dia, so far aku dah lama yang duduk kat bangunan ni. Aku tak pernah nampak secara jelas depan mata lah. Tapi dia ganggu macam usik-usik macam tu lah. Meremang, lintas macam tu. Tapi tak nampak muka. Tapi kalau Syuk, kalau ingat, kau ingat tak masa aku collab dengan Ashraf? Masa tu Sam seorang mati hijab yang terbuka. Dia sendiri nampak masa kita orang shoot tu, makhluk tu kat sebelah Acap ke sebelah aku Sebelah kau. Sebelah aku lah masa tu. Masa tu kita orang dah off camera, si Sam sebut. Kau nak tahu tak? Dia berdiri kat sebelah kau. Masa tu Acap dah gelabah. Bodoh lah, aku nak balik kejap lagi ni weh. Aduh, kau pergi tegur kenapa? Tak, betul dia ada kat sebelah kau, dia ada berdiri. Ada lagi satu kisah kalau dia unpopular video lah. Okay, cerita pasal Mike lah. Mike. Okay,
Jadi Mike ni masa tu yang dengar cerita aku dengan Hafiz lah. Jadi Mike ni datang secara secara live dekat studio. Masa dia cerita tu aku rasa something dekat sebelah kanan aku. Tau. Masa dia cerita tu aku macam sebab Mike ni dia pun ada belajar ilmu-ilmu macam ni juga. Jadi dia boleh detect benda tu kat mana. Kan? Aku macam tu benda yang ganggu aku ni. Dia sebelah kanan aku ni. Okay, aku pun tanya Mike. Mike, dalam studio ni kau ada rasa apa-apa? Ada? Dia cakap kat mana? Tu kanan kau. Aku pun sial. Jadi mungkin kau boleh kongsikan apa yang ada kat studio ni. Macam tadi aku rasa kau pun macam nak bagi hint. Okay. Kan? Kita bagi sikit lah. Sneak peek Sebab dia orang suruh kita orang cerita. Kita orang tak nak cerita sebab kita orang duduk sini. Bagi orang yang lain yang duduk sini yang cerita. Okay, boleh, tak ada masalah. Kau bagi sikit lah, jangan full sangat. Nanti aku takut. Okay, so ingat tak kali pertama video part 1. So sebelum kita shoot kan aku dah cakap dengan korang, peace, badan aku panas. Asal nama aku. Kan? Okay. Ada. Lepas tu aku asyik pandang peace je. Tak ada pun pandang kau. So kat situ petanda yang satu. Kat sini kawasan hotspot juga. Okey, tapi nak jadikan cerita, okey. Masa tu dia selalu duduk sebut-sebut ada benda kat tandas kita orang. Betul. Okey. Kita orang pun kau janganlah cakap macam tu kan. Tak ada, kita orang dah lah duduk sini apa semua. Okey. 2 minggu lepas tu dia datang balik studio saja nak melepak. Jadi masa dia datang untuk melepak tu, dia buka cerita. Minggu lepas aku kena rasuk. Dia cakap kan, kau tahu Mal, benda tu datang dari mana? Yang merasuk. Benda tu dari studio kata. Yang aku nampak kat sebelah kau tu lah yang dia rasuk aku. So, Dia ada kita ni? punya dia ada. Jangan dia tegur, Mike. Kau jangan kau dengan Mike aku sepak. Ada kat sini. 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 Disebabkan kita hadir. Beramang guys. Tak bohong. Dia dah hadir guys. Dia dah hadir. So bila kita sebut pasal dia, Dia suka. dia akan datang. Dah masa dia rasa benda tu memang nampak bulu rambut dia naik masa tu. Dia kata dah dekat lah, dah sampai. Masa tu dia pergi tandas. Kan dia selalu cakap tandas tu kita orang ada benda tengok kan, benda tengok. Masa tu dia pergi tandas. Dia pergi kencing, kebetulan tandas kita orang ni ada tingkap tau. Memang tak payah besi langsung lah kalau sebab. Kau cangkung sebelah selalunya dinding kan. Ni tingkap. So si Mike ni dia kencing. Dan masa dia kencing tu benda tu ngintai tengok dia. Si Mike pun cakap apa? Aku tak kacau kau, aku tak payah kacau aku, kau pergilah. So tu antara orang kata benda-benda yang jadi dekat studio. Banyak lagi sebenarnya tapi aku rasa itu pun dah cukup lah. Jadi YouTuber kisah seram ni orang cakap bukan senang lah. Bukan kita just collect cerita, kita cerita kat orang. Bukan setakat tu je. Mental, fizikal kena kuat. Macam apa Hafiz cakap, Syuk cakap, nak cerita mesti ada gangguan. Macam aku sendiri pun kalau cerita dalam bilik ni macam gangguan lah ada kan. Tipulah kalau tak ada kan. Lagi bilik kecil ni, lagilah kita boleh nampak apa yang jadi kat keliling kita. Nak jadi YouTuber tu fikir-fikirkan lah. Bukan senang geng. Nak senang kau buat YouTube makan-makan. Akhir katalah, ada tak apa-apa yang korang nak cakap dekat Tim Puaka dan juga dekat Santai Chill? Pendengar-pendengar Tim Puaka, aku harap korang keep support YouTuber Hikmah Hanif kan, ataupun mana-mana YouTuber kat Malaysia. Kita hidup ni bermasyarakat kan. Kita support je konten-konten YouTuber-YouTuber lain kan. Dan orang kata kalau nak komen tu, komen lah yang keadaan begini kan. Terutama yang orang yang buat gender seram ni. Sebab aku sendiri pun lalui gender seram ni. Bukan mudah nak buat konten seram ni. So pada tim Hikmah Hanif, jangan apa orang kata stop support. Kita orang ni memang pemula kan. Bukannya kita orang base memang main video, tak ada. Kita pun benda ni still belajar, keep going. And tak adalah terus power, tak ada. Kita pun cubalah penuhi apa yang kau minta, tapi tak semua kita orang boleh penuhi sebab kita tak boleh nak puaskan semua hati orang guys. Kadang-kadang yang mana komen kutuk-kutuk kami tak balas tu sebabnya yelah, nak buat macam mana? Kita doa yang baik-baik je lah. Kita doa yang baik-baik je lah kan. Jadi benda ni bukan jadi kat kita orang je kan. Semua YouTuber. Semua YouTuber. Kita dah lalui tapi kita orang doa-doakan semualah yang mana baru nak naik itu dapat kuat lalui dugaan cabaran ni. Dengan Hikmah ni pun kita harap kan keep going
support. Kita orang Santai Chill pun support geng. Sebab konten dia memang terbaik. Aku kalau layan memang confirm berdekat guys. Aku tak tahulah dia cerita seram tapi aku itulah berdekat. pasal dia. Kemar ni kelakar guys. Bukan biasa-biasa bagi aku. Yang mana awet suka lelaki kelakar, inilah dia. Fuck gila. Jadi kadang-kadang aku pergi lah page kau sebab aku nak tengok lawan kau macam mana. Betul tu aku tengok berdekat. Dia macam ni lah, dia macam ni sebenarnya. Kita tak kelakar pun, tapi kalau ada yang komen tak kelakar tu kita delete. Komen positif, komen negatif kita delete. So macam last lah, aku macam teringat lah ada orang cakap kat aku kan, kita tak dapat puaskan hati semua orang macam Syuk cakap. Kalau kita tengok video orang baca Yasin pun ramai je bash. Bukan cakap baca Yasin, video azan TV3 pun orang bash. So ini kan pula kita orang yang pemula nak buat cerita seram ni. So support lah orang-orang kita. Kalau bukan korang support, siapa lagi yang support, betul tak? So aku rasa that's all lah for tonight. Terima kasih Santai Chill sebab sudi luangkan masa dengan kita walaupun PKP ni. Ada juga masa kita bersama. And nanti andai kata dah lockdown dah habis, kita gather, kita story yang betul-betul punya. Aku pun rancang macam kita komuniti jenis seram, kita ajak kumpul lah satu kan. Buat macam MS Studio kan, komuniti, kita jumpa lepak. Mesti macam-macam kisah seram dia orang nak bincang, pengalaman, tu best tu. Aku setuju, kita buat macam reunion, hari keluarga, main bolang pipon dalam sudu. So aku rasa that's all lah for tonight. So untuk korang, terima kasih sebab sudi tengok cerita kita orang pada malam ni. Macam biasa geng, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. So korang disilakan follow Santai Chill. Pakat ramai-ramai subscribe diorang. Diorang memang terbaik geng. Video diorang lagi bagus pada aku. Kau tengok video aku kelabu-kelabu macam ni kan. Video diorang set up tune, set up studio. Tak ada lah. Mantap. Rendah diri pula. Relax. Kita orang dulu macam tu tapi so slow. Tak lama lagi, mana tahu sekarang pun dah start. Ikhmah dah start macam ni dah. Jauh dah tu. Kita tak kejar kita orang dah. Okay lah geng. Aku rasa that's all lah for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.